utama 17 Syakban 31 Mac, Perak benarkan iftar dan moreh di masjid. IJN buka cawangan di Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrum. Perak membenarkan majlis iftar atau berbuka puasa dan moreh selepas solat tarawih di semua masjid di negeri itu sepanjang Ramadan ini dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak Jaib Datuk Muhammad Yusuf Husin berkata pihaknya akan menyediakan garis panduan berhubung perkara itu yang dikeluarkan dalam masa terdekat. Tambah Datuk Muhammad Yusof, SOP yang lebih terperinci akan diedarkan kepada semua masjid dalam sehari dua lagi. Hidangan secara berhidang turut dibenarkan, namun katanya keputusan sama ada juadah secara hidang atau juadah secara bungkus terpulang kepada jawatankuasa masjid masing-masing. Sebelum ini, Maib tidak membenarkan jamuan makan diadakan di masjid atau surau termasuk pekarangannya. Bagaimanapun, Menteri Besar Perak Datuk Sa'arani Muhammad pada minggu lalu menyatakan kerajaan negeri sedia mempertimbangkan cadangan Jaib supaya masjid di negeri itu menganjurkan bazar Ramadan tahun ini. Sepasang kekasih ditahan selepas dipercayai membuang seorang bayi lelaki baru dilahirkan di bahu jalan di kawasan Semak berdekatan kilang di Teluk Mas. Bayi terbabit mati di situ. Bayi itu dikatakan dibuang kira-kira jam 3 pagi selepas dilahirkan wanita berusia 18 tahun di rumah teman lelakinya di Taman Teluk Mas. Bayi itu masih hidup ketika dilahirkan dan disambut suspek lelaki terbabit yang juga berusia 18 tahun. Suspek lelaki kemudian memasukkan bayi terbabit ke dalam kotak plastik dan dibungkus dengan plastik hitam sebelum dibuang ke kawasan Semak. Pihak hospital yang merawat suspek wanita kerana pendarahan kemudian membuat laporan polis memaklumkan kejadian itu. Bayi yang sudah mati itu kemudian diambil semula oleh suspek lelaki dan menyerahkannya kepada pihak hospital. Suspek lelaki kemudian ditahan di perkarangan hospital semalam manakala teman wanitanya ditahan hari ini selepas menerima rawatan. Pasangan itu dipercayai melakukan hubungan seks sejak tahun lalu sebelum suspek wanita melahirkan bayi itu kira-kira jam 12.30 malam. Di Kelantan, seorang buruh dipenjara setahun selepas mengaku bersalah atas pertuduhan mencabul seorang wanita Khamis minggu lalu. Tertuduh Amran Abdullah, 52 tahun, dikatakan menyentuh punggung mangsa dengan niat untuk mencabul kehormatan wanita 19 tahun itu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di tepi Jalan Hamzah, Lorong Limau Manis pada jam 9.40 pagi 25 Mac lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Sambit kesalahan, penjara maksimum 10 tahun atau denda atau sebatan atau mana-mana daripada dua hukuman itu. Berdasarkan fakta kes, Amran menunggang motosikal di lokasi kejadian dan apabila tiba dari arah belakang wanita itu, dia bertanyakan mangsa sama ada mahu berkahwin dengannya atau tidak. Bagaimanapun, wanita itu menolak pelawaan tertuduh. Selepas itu, tertuduh datang semula menyekat wanita berkenaan dan menyentuh punggung mangsa sebelum terus beredar. Padah merompak jiran sendiri, seorang penganggur dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan 1 sebatan oleh Mahkamah Session Kuala Terengganu. Keputusan itu dibuat Hakim Nuriah Osman selepas tertuduh Azlan Syafiee 24 tahun mengaku salah terhadap pertuduhan mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merompak mangsa Raja Hastina Raja Ahmad 43 tahun yang menyebabkan kerugian RM1,000. Tertuduh merompak beg tangan mangsa yang diletakkan di atas katil. Lelaki tersebut mengait beg tersebut dengan sebatang kayu. Kesalahan itu dilakukannya di sebuah rumah kampung Paya 5 Amas, Kuala Terengganu, 4 Februari lalu. Hukuman penjara terhadap tertuduh bermula daripada tarikh ditangkap iaitu pada 5 Februari. 600,000 dos vaksin COVID-19 AstraZeneca dijangka tiba ke negara ini Jun depan. Menurut Menteri Pengaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PIK Khairi Jamaluddin Abu Bakar, vaksin keluaran itu adalah diperolehi secara terus menerusi kilang pembuatan vaksin AstraZeneca di Thailand.
where we will receive our first 600,000 doses of AstraZeneca from AstraZeneca in June, and the deliveries will come subsequently every month. Tambah beliau, jadual penghantaran vaksin COVID-19 dari Thailand itu telah diterima daripada AstraZeneca Malaysia hari ini. I received the delivery schedule for AstraZeneca, not from COVAX, but direct from AstraZeneca today. Just received from AstraZeneca Malaysia, and this is from the AstraZeneca contract manufacturing plant in Thailand. Beliau berkata demikian pada Majlis Kolaborasi Korporat Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PIK di Putrajaya petang tadi. Bagaimanapun, jelasnya lagi kerajaan ketika ini masih menunggu jadual penghantaran pembelian vaksin AstraZeneca menerusi fasiliti COVAX. Sementara itu, ditanya mengenai tindakan kerajaan India baru-baru ini yang menggantung penggunaan vaksin AstraZeneca daripada Serum Institute of India SII, Khairi Jamaluddin berkata tindakan itu sama sekali tidak menjejaskan penghantaran vaksin AstraZeneca ke Malaysia, memandangkan vaksin AstraZeneca yang diperolehi oleh Malaysia adalah diperbuat daripada syarikat pengeluar vaksin dari Korea, SK Bioscience. Buat kali pertama, fasiliti Institut Jantung Negara IJN akan dibuka di luar ibu negara menerusi kerjasama dengan Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan IJN Holdings Berhad, Datuk Dr. Aizai Azan Abdul Rahim berkata, inisiatif tersebut memudahkan pesakit yang berada di negeri Pantai Timur untuk menerima rawatan khususnya jantung. From our statistics, we have about 30,000 patients coming from the East Coast states. Yeah? And one way for us to improve the accessibility of patients to quality healthcare is, instead of patients coming to us, why don't we bring the services closer, closer to the patients. Terdahulu, Dr. Aizan Azan yang mewakili IJN menandatangani perjanjian persefahaman MOU dengan UNIZA yang diwakili Naib Chancellor Universiti itu Profesor Datuk Dr. Hassan Basri Awang Maddahan serta disaksikan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Hisham Abdullah. Jelasnya ini kali pertama IJN beroperasi di luar Kuala Lumpur sejak penubuhannya pada 1992. Katanya lagi, IJN akan menyediakan perkhidmatan perubatan penyakit kardiovaskular dan torasik di Hospital Pengajar UNIZA di Gong Badak, Terengganu yang dijangka mula beroperasi secara rasmi pada suku pertama tahun hadapan. Selain itu, IJN turut akan menempatkan tenaga pakarnya untuk melatih petugas perubatan di Hospital Universiti itu bagi melahirkan lebih ramai pakar dalam bidang kardiovaskular. Sementara itu, Profesor Datuk Dr. Hassan Basri berkata, MOU ini memberi ruang kepada kedua-dua pihak untuk berkongsi maklumat dalam pembangunan program pengajaran dan pembelajaran selain melahirkan pakar bedah kardiologi. Katanya lagi, kewujudan IJN di Terengganu juga akan memanfaatkan kira-kira 300 pelajar di Fakulti Perubatan UNIZA serta pensyarah yang berpeluang dilatih pakar kardiologi IJN. Wakaf tablet untuk pelajar. Bertemu kembali, Pusat Kutipan Zakat PKZ Pahang menyasarkan seramai 5,000 pembayar zakat perniagaan berdaftar dengan portal BIZ Zakat dalam tempoh 2 tahun bermula tahun ini. Pengurus besarnya Datuk Halidan Mat Daud berkata, platform itu digunakan bagi membantu merancang dan meningkatkan lagi ekonomi umat Islam khususnya peniaga di Pahang. Menurut Halidan, buat masa ini hanya 2,584 keahlian yang berdaftar dalam BIZ Zakat. PKZ Pahang yakin bilangan tersebut akan bertambah dalam masa terdekat selepas maklumat mengenai perniagaan mereka dikemas kini. Ia menjangkakan kesemua 5,000 peniaga akan berdaftar dalam BIZ Zakat selewat-lewatnya penghujung 2022. Secara khusus tidak ada, tapi yang pastinya pembayar zakat perniagaan yang ada dengan kita sekarang dia ada sekitar 5,000. Jadi yang ini akan didahulukanlah. Kemudian tambah lagi yang bukan pembayar zakat tadi, yang mohon, itu kita. Jadi 5,000 ni sebenarnya kita letak target dalam masa 2 tahun lah kita akan masuk. Maknanya 2021, hujung 2022 yang tu kita nak selesaikan.
Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Portal Berzakat menerusi sidang video di Pejabat PKZ Pahang di Kuantan. Majlis tersebut dilancarkan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menerusi sidang video. Tambah Halidan, pihaknya juga membuka laluan kepada mana-mana perniagaan yang masih belum berdaftar sebagai pembayar zakat. Katanya langkah itu dibuat bagi memajukan perniagaan mereka sekaligus dapat membayar cukai menerusi zakat perniagaan mereka. Untuk rekod, ahli BizZakat terdiri daripada pelbagai kategori seperti peruncitan, ternakan, tanaman dan pelbagai jenis perkhidmatan. 50 tablet diserahkan kepada 4 sekolah angkat di bawah Yayasan Myra Hub yang menjadi pihak pertama memanfaatkan konsep wakaf mankul yakni harta alih di negeri itu. Yang melibatkan Sekolah Kebangsaan SK Taman Perling, SK Pendas Laut, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Perling dan SMK Bandar Mas Kota Tinggi. Pengerusinya Datuk Suhaila Ahmad berkata, tablet ini bagi membantu pelajar dan pihak sekolah dalam pembelajaran serta membina kemahiran digital secara praktikal seiring dengan teknologi semasa. Katanya ia boleh digunakan dalam bentuk pembelajaran dalam bilik darjah dan juga kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Pemilihan sekolah angkat itu adalah berdasarkan pelajar berstatus asnaf melebihi 40%. Okey, ciri-ciri keselamatan dan ciri-ciri sekatan sistem yang kami telah install pada peringkat awal dengan kerjasama pihak Celcom, di mana segala any aplikasi yang tidak dibenarkan perlulah mendapat approval lah daripada pihak kami, di mana kami akan pantau lah segala program yang telah yang install. Dalam tablet ni juga kita pun dah installkan sekali untuk EKSSR, di mana sistem buku teks e-learning boleh diakses lah di mana-mana insya-Allah. Dan line internet yang kita dah kontrak sediakan selama 1 tahun. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian penyerahan wakaf mankul tablet yang disempurnakan Pengarah Jabatan Pendidikan Johor Syaharuddin Saari di Iskandar Puteri Johor. Sementara itu, Guru Besar SK Taman Perling Zamri Abdul Kadir berkata pemberian tablet ini amat diperlukan terutama bagi murid dari keluarga kurang berkemampuan. Yang telah memilih sekolah kami lah untuk menerima wakaf mankul pada hari ini. Jadi pada hakikatnya ia amat memberi manfaat lah kepada anak-anak murid kami, terutamanya untuk mengatasi masalah beg berat. Sumbangan kami sebenarnya daripada SMK Bandar Mas Kota Tinggi amat menghargai sumbangan yang diberikan oleh pihak yayasan. So sumbangan itu akan digunakan oleh pelajar-pelajar yang amat memerlukan sebagai satu wahana mereka untuk meneruskan PDPC ataupun PDPR pada hujung minggu. Dan ini merupakan kesempatan yang terbaiklah untuk anak-anak yang kurang berkemampuan. Dan sumbangan ini sangat-sangat dihargailah ya oleh pihak kami semua. Wakaf ini akan diteruskan yayasan pada masa akan datang dengan sumbangan kepada sekolah sasaran. Bagi membantu lebih ramai masyarakat celik Al-Quran, Rumah Ngaji Perak mengambil inisiatif mengadakan program kursus tenaga pengajar. Pengasasnya Norma Hanum Ibrahim berkata, program yang diadakan di Ipoh itu menggunakan modul sistem Genius Belajar Membaca Al-Quran dengan kaedah Al-Badar. Harapan saya agar mereka ni bolehlah mengajar dengan mudah, berpandukan kepada buku yang telah disediakan. Harapannya dapatlah anak-anak yang ataupun siapa saja yang kita ajar tu dia bermanfaat dan cepat dapat menguasai Al-Quran. Ujar Norma Hanum, program kali pertama ini disertai 84 peserta dari rumah ngaji seluruh Perak. Jelas beliau, program dengan kaedah ringkas itu dapat membantu tenaga pengajar terutama golongan muda di kampung yang mempunyai asas Al-Quran untuk membimbing anak murid mereka. Katanya Rumah Ngaji Perak yang mempunyai 86 cawangan ketika ini juga akan kembali aktif menggerakkan program-program ngaji Al-Quran selepas dihentikan seketika ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP.
Sementara itu, pengasas Kitab Al-Badar, Dr. Syamsul Muhammad Noor berkata, modul tersebut dibangunkan sejak 2000 dan membantu ramai pelajar mempelajari Al-Quran dengan cara lebih mudah dan pantas. Katanya, program yang hanya mengambil masa 21 jam berserta 30 teknik formula Al-Badar itu memberi jaminan untuk pelajar pandai membaca Al-Quran dalam tempoh 3 hari jika mengikut waktu jam pembelajaran yang ditetapkan. Dia sebenarnya kita tumpukan kepada kalau orang yang tak boleh baca, kita tumpukanlah untuk dia boleh baca. Maksudnya kita bukan tumpu kepada yang mereka yang boleh baca saja, kita tumpu kepada mereka yang tak boleh baca. Kosong. Hatta kepada mu'alaf sekalipun, dengan teknik ini boleh membawa mereka itu untuk mengenali Al-Quran atau boleh membaca Al-Quran dalam tempoh 21 jam itu. Menurut Dr. Syamsul, formula asas Al-Badar menggunakan 6 perkara asas iaitu mengenal huruf hijaiyah, mengenal baris fathah, kasrah dan dhammah, mengenal tanwin, huruf-huruf mad, sukun dan tasydid. Bagi peserta muda pula, modul sistem Genius dengan kaedah Al-Badar itu dilihat dapat membantu mereka dengan teknik-teknik sesuai untuk mengajar Al-Quran. Selain itu, ujar mereka, program tersebut juga sesuai untuk golongan muda kerana dapat membantu mereka untuk celik Al-Quran. Bantu saya untuk cara ajar budak-budak tu. Sebab setengah ada budak yang boleh baca, ada yang tak boleh. Dengan cara ni insya-Allah boleh budak-budak tu boleh baca lah. Bagi saya kaedah Al-Badar ni dia jadi satu pendekatan yang boleh menarik minat pemuda macam saya. Orang yang macam fikir belajar Al-Quran ni perkara yang bosankan, tapi dengan kaedah Al-Badar ni dapat menarik minat yang mendalam untuk berdamping dengan Al-Quran. Bayang Coffee Company bekerjasama dengan rakan korporat membantu barisan hadapan dekat hospital di bawah Kementerian Kesihatan KKM. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Ida Mak Noor berkata pihaknya menyasarkan sumbangan sekurang-kurangnya kepada 10 hospital di seluruh negara dengan kerjasama syarikat korporat yang berminat untuk turut serta menyumbang. Sebenarnya kami masih lagi menjalankan aktiviti untuk berkomunikasi dengan corporate company untuk mendapatkan sumbangan-sumbangan dapat kami salurkan kepada hospital-hospital tersebut. Sumbangan tersebut bagi membolehkan barisan hadapan di seluruh negara menikmati kopi organik standard premium antarabangsa Bayang Gayo Mountain. Menurutnya lagi, setakat ini sumbangan telah disampaikan kepada 2 hospital iaitu Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Sungai Buloh dengan serahan sumbangan pek Bayang Coffee bernilai RM38,000 bagi setiap hospital. Namun pihaknya masih memerlukan lebih banyak syarikat korporat untuk turut serta. Syarikat korporat yang berminat untuk bersama Bayang Coffee dalam menyampaikan sumbangan boleh berhubung melalui laman web www.bayangcoffee.com. Beliau ditemui selepas menyampaikan sumbangan berupa pek Bayang Coffee dengan kerjasama Richworks International Sdn Bhd. Sementara itu, wakil syarikat Richworks International Sdn Bhd, Ashraf Nasir berkata, sumbangan ini dibuat sebagai penghargaan kepada kaki tangan hospital yang bekerja keras merawat pesakit COVID-19. Terima kasih beliau kepada semua kaki tangan Hospital Sungai Buloh dan juga secara keseluruhan KKM di atas membantu masyarakat untuk menangani COVID-19. Lebih 40 artis, penggiat seni, belakang tabir dan atlet yang terjejas sumber pendapatan akibat pandemik COVID-19 akan dibantu menerusi program Infak Rezeki. Sebelum ini, ada di antara mereka terpaksa menempuh kesukaran dan kesempitan hidup ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Program berkenaan yang memfokuskan bantuan makanan dianjurkan Malaysia Pro Wrestling MYPW dengan kerjasama beberapa badan bukan kerajaan lain seperti Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM dan Gesundheit Malaysia. Kami sangat mengalu-alukan sebenarnya bukan kepada golongan yang tertentu tapi diberi ruang kepada sesiapa saja mahupun kepada orang bukan Islam sekalipun ataupun kepada rumah orang-orang tua Cina contohnya kan. Kami memang tak ada had mana-mana pun. InsyaAllah semua akan kami bagi bantuan lah kalau dapat. Jadi kita harapkan kita dapat buat sesuatu untuk
membuka, mengetuk pintu hati. Yang kita buat ni kita bagi, dan orang lain kalau dapat dia bagi laman bahasa kita pun tidak ada apa, kita sedikit saja kita bagi pun barang kurang daripada RM100, tapi macam-macam lah barang yang ada untuk kurang-kurangnya untuk menyambut puasa tu ada lah ya, jangan tidak. Tapi kita harap juga mereka yang mempunyai kelebihan supaya sama-sama datang bantu, pasal mereka ini berjasa kepada negara ya, pada masyarakat, yang mana ini merupakan hanya sedikit penghargaan yang kita yakin mungkin tak banyak tapi sedikit dapat membantu. Program ini juga antara tanda keprihatinan organisasi berkenaan dalam memastikan kebajikan mereka yang memerlukan, terutama sebagai persediaan menjelang Ramadan nanti. Bagi mereka yang ingin turut sama membantu, boleh juga menyertai kerja-kerja amal dianjurkan MYPW atau PPIM. Alhamdulillah lah, maksudnya kami dipandang maksudnya. Jadi yang ada yang tak semua orang berpendapatan tinggi, jadi yang ada kekurangan tu dipandang dan dibantu. So bersyukurlah bagi pihak semualah yang dapat bantuan pada hari ini. Dan berikut saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Joe Biden pilih Zahid Quraishi. Bertemu kembali, laporan luar negara. Di Afghanistan, 3 wanita yang dalam misi melaksanakan program imunisasi polio mati ditembak dalam 2 serangan berasingan. Serangan terhadap mangsa itu berlaku sehari selepas kerajaan mengumumkan pendekatan baru melawan penyakit polio. 3 wanita terbabit bertugas dari rumah ke rumah untuk melakukan vaksinasi polio kepada kanak-kanak. Mereka menyertai program imunisasi itu untuk mendapatkan pendapatan. Seorang mangsa ditembak di kepala ketika bertugas. Seorang petani yang menyaksikan kejadian 2 mangsa ditembak berkata, 3 orang mengikuti wanita terbabit sebelum menembaknya. 2 wanita itu berhenti di hadapan sebuah rumah dan sedang mengetuk pintu. Mereka membawa 1 kotak perubatan dan kertas. Suspek datang menghampiri dan terus menembak sebelum melarikan diri. Susulan kejadian itu, program vaksinasi dihentikan sementara di Nangarhar. Penyakit polio berjaya dibasmi di seluruh dunia kecuali di Afghanistan dan Pakistan susulan sesetengah pihak tidak mempercayai program vaksin itu. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mencalonkan hakim Muslim pertama di peringkat Mahkamah Persekutuan untuk berkhidmat di Mahkamah Daerah. Jika diluluskan Senat, Zahid Quraishi akan menjadi orang Islam pertama dilantik ke jawatan itu dan beliau akan berkhidmat di New Jersey. Biden mengumumkan 11 pencalonan untuk hakim peringkat Mahkamah Persekutuan dengan calon dari pelbagai latar belakang. Ia termasuk 3 hakim wanita berkulit hitam untuk Mahkamah Litar, individu pertama berketurunan Asia Amerika dan seorang wanita berketurunan Kepulauan Pasifik untuk Mahkamah Daerah Washington DC. Selain itu, seorang hakim wanita yang bukan berkulit putih dicalonkan sebagai hakim persekutuan untuk daerah Maryland. Quraishi yang berketurunan Pakistan menjadi orang Islam pertama yang dilantik sebagai hakim Mahkamah Magistrate untuk daerah New Jersey pada 2019. Lahir di New York City dan dibesarkan di New Jersey, Quraishi menerima pendidikan peringkat sarjana muda dari College John Jay untuk keadilan jenayah pada 1997 dan ijazah undang-undang dari Sekolah Undang-Undang Rutgers pada tahun 2000. Angka korban akibat demonstrasi bagi membantah rampasan kuasa oleh junta Myanmar kini melepasi 520 orang dan jumlah itu berkemungkinan lebih tinggi ekoran ramai yang mengalami kecederaan parah selepas ditembak tentera dan juga serangan udara. Sejak kudeta pada 1 Februari, setiap hari ada kematian berlaku. Ia selepas tentera negara itu bertindak paling kejam terhadap penunjuk perasaan yang pro-demokrasi. Junta turut mengingatkan pemprotes bahawa mereka berdepan risiko ditembak di kepala dan belakang badan jika berterusan demonstrasi itu. Kematian pula banyak berlaku di 15 wilayah terutama di Yangon dan Mandalay.
Terbaru, penunjuk perasaan melonggok sampah di jalanan sebagai cara memprotes. Sementara itu, Washington meminta syarikat antarabangsa memutuskan hubungan dengan perusahaan yang menyokong junta Myanmar. Ia susulan tindakan keras tentera terhadap penunjuk perasaan anti rampasan kuasa sehingga menyebabkan banyak nyawa melayang. Dengan itu sekian berita Lidra. Jangan lupa menonton analisis 9 malam ini bersama Amin Idris dengan tajuk Stres Pembunuh Senyap. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.